bertemu kembali. Ini perkembangan yang baru kami terima sekitar 8.30 pagi tadi. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mengumumkan pelarasan kadar tarif air di bawah mekanisme penetapan tarif bagi pengguna kategori domestik di seluruh Semenanjung dan Labuan yang akan berkuat kuasa 1 Februari ini. Menurut SPAN, struktur dan komponen tarif akan diseragamkan untuk negeri-negeri di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala tarif air akan dikaji semula setiap 3 tahun untuk memastikan keselarasan dalam penentuan bayaran. Jadi untuk mengulas lanjut berkenaan keputusan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara tersebut, kita bersama dengan S. Piara Pekaran, Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Centre for Water and Energy Sustainability. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, boleh kongsikan apa realiti berkenaan perkhidmatan bekalan air di negara ini dan juga kalau kita lihat terutama peranan SPAN dan juga operator air ini? Kalau kita lihat sekitar tahun 2003, Kerajaan Persekutuan telah membuat keputusan untuk struktur semula industri perkhidmatan air, di mana kita lihat kaedah-kaedah yang digunakan sebelum ni iaitu perjanjian konsesi dan sebagainya gagal. Dan dalam kaedah baru ni kita akan lihat kepada asset light model di mana penstruktur semula ni syarikat air akan diberikan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman dan kita ada satu lagi syarikat di bawah Menteri Kewangan diperbadankan, itu pengurusan SAI Berhad yang akan menyediakan sumber dana ini untuk pembangunan infrastruktur. Dan pelan pinjaman adalah untuk jangka masa panjang 45 tahun dan dalam proses ini kita hendak membangunkan infrastruktur air dengan secepat mungkin. Pada waktu yang sama kita nak pastikan impak kepada tarif adalah minimum. So dalam perstrukturan semula ni kita lihat ada kerajaan-kerajaan negeri yang lewat dan kerajaan-kerajaan negeri yang mula awal. Saya ambil contoh Negeri Sembilan ya. Pada sekitar 2010-2009 kita banyak akan dengar laporan-laporan berita Negeri Sembilan selalu ada catuan air. Dan selepas mereka struktur semula pada tahun 2008-2009 ya, bila dana dari pengurusan SAI Berhad diberikan, pembangunan infrastruktur berlaku dengan lebih pesat dan kita lihat sekarang Negeri Sembilan memang tak ada masalah catuan air yang seperti sebelum ni dan perkara ini dirasai oleh negeri-negeri yang berstruktur semula dengan awal. Kalau kita lihat seperti Kedah, Kelantan ya, yang mengambil masa yang sangat lama untuk struktur semula termasuk di Klang Valley ya, Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Masalah dalam bekalan air masih wujud. Dan ini kita lihat secara keseluruhan ya, walaupun Kerajaan Persekutuan menyediakan satu kaedah untuk membantu membangunkan industri perkhidmatan air negara, kerajaan-kerajaan negeri juga memainkan peranan penting untuk pastikan manfaat ini dapat disalurkan balik kepada pengguna. Dan dalam proses inilah kita akan lihat kos-kos yang kita salurkan perlu dikawal selia dan pada waktu yang sama setiap syarikat air negeri perlu mengemukakan pelan perniagaan 30 tahun. Dan pelan ni merangkumi pelan pelaksanaan ataupun rolling plan yang perlu dihantar kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan rolling plan ini akan dikaji semula setiap tahun. So secara keseluruhan dalam proses penstrukturan semula industri perkhidmatan air ini kita sebenarnya memantau program-program yang kita nak bangunkan, projek-projeknya, adakah ia gagal menepati sasaran ataupun KPI-KPI yang ditetapkan itu dapat ditetapi oleh syarikat-syarikat air termasuk juga syarikat operasi ngubahan. Jadi Piara Pekaran, mungkin boleh kongsikan bagaimana proses pelarasan tarif air ini mampu kita menjamin perkhidmatan yang lebih baik supaya seperti yang Cik kasih kongsikan tadi supaya tidak gagallah dalam masa hadapan dan KPI itu dapat dicapai. Untuk pelaksanaan tarif yang semasa kita lihat untuk sektor bukan domestik, tarif sudah pun dinaikkan sekitar suku ketiga dan suku keempat tahun 2022 dan untuk tarif kumbahan ia sudah pun naik pada awal tahun lepas dan sepatutnya KPI yang ditetapkan ni apakah syarikat-syarikat ini sudah mencapai dan ia perlu diterbitkan.
Dan pada waktu yang sama, pelarasan tarif sebenarnya dipersetujui pada tahun 2009 di mana kita akan gunakan konsep penanda arasan. Maksudnya, saya ambil contoh, setiap kos-kos ni kita ada kos yang berkaitan dengan perkhidmatan air dan kos yang tidak berkaitan. So, penapisan pertama adalah kos-kos yang tidak berkaitan dengan perkhidmatan kumbahan, bekalan air, rawatan air, kita tidak akan salurkan kepada tarif. Ini first filtration ya. Yang keduanya, kita akan pecahkan komponen-komponen kos kepada nilai-nilai yang lebih kecil. Contoh untuk logik perawatan air. Katakan untuk kualiti air mentah yang sama, kita mempunyai sekitar 30 atau 40 loji rawatan air. Kita akan bandingkan kos setiap meter padu, kos bahan kimia, kos elektrik, kos pekerja dan sama ada kualiti air terawat yang keluar dari loji itu. Kita akan tanda aras. Dan bila kita tanda aras, kita akan ambil kos yang paling rendah. Contoh secara purata kalau kosnya 20 sen setiap meter padu, ada satu loji kosnya 18 sen. Saya ambil contoh. Kos yang ditanda aras untuk semua loji ini adalah 18 sen. Kita takkan gunakan 20 sen ataupun nilai-nilai yang lebih tinggi. So maksud loji-loji yang beroperasi pada nilai yang lebih tinggi tidak akan dibenarkan untuk menyalurkan kos-kos tambahan. Ini bagaimana penanda arasan sepatutnya dilaksanakan. Dan proses ataupun kaedah penanda arasan digunakan untuk setiap komponen kos, untuk bekalan air, penukaran paip dan kos perkhidmatan bekalan air dan juga kumbahan. So konteksnya sekarang, pada tahun 2009 ia sudah dipersetujui, mekanisme sepenuhnya sudah dibangunkan menjelang tahun 2016. Tetapi SPAN masih belum melaksanakan kaedah penanda arasan. Pada pertengahan Disember tahun lepas, mereka ada satu program ya untuk pihak-pihak berkepentingan dan mereka memang mengakui kaedah penanda arasan belum dilaksanakan dan mereka berjanji akan melaksanakannya pada kitaran pelarasan tarif yang akan datang iaitu pada tahun 2026. Dan konsep pelarasan tarif adalah dia tak kata kenaikan tarifnya, pelarasan bermaksud bila kita tanda aras, ada syarikat-syarikat yang mempunyai banyak kos-kos yang tidak cekap, kita sebenarnya boleh tanda aras dan kosnya boleh kurang. Maksud kalau mereka tak cekap dalam operasi mereka, kita akan mendenda. Pada waktu yang sama, kita juga memberikan carrot ataupun insentif jika dalam tempoh kawasan selia yang ada sekarang dari 2023 hingga 2025, jika berlaku sebarang kecekapan dari segi kos yang mereka salurkan, keuntungan ini akan dijadikan keuntungan kepada syarikat air dan pada regulatory period yang seterusnya iaitu 2026, 27 dan 28, kita akan tanda aras kos-kos yang lebih cekap ni sebagai tanda aras yang baru. Pada waktu yang sama, dalam penetapan tarif juga membenarkan keuntungan dalam satu digit. Bagi syarikat-syarikat air yang mendapat keuntungan lebih satu digit, mungkin 11%, 13% atau 14%, kelebihan untung ini sebenarnya SPAN boleh ambil semula dan salurkan balik pada tarif untuk bayar balik pinjaman-pinjaman yang diambil daripada pengurusan air berhad. So, sistem tarif kita sebenarnya dibangunkan supaya ia lebih komprehensif, lebih berjiwa rakyat berbanding berjiwa keuntungan. So masalah kita sekarang adalah pelaksananya sangat tertangguh dan hanya kami risau bila kita tak ikut kaedah benchmarking ini secara berkala, kita akan terlepas peluang untuk tangkap kos-kos yang tidak cekap yang disalurkan ini. Jadi untuk kita menyentuh tentang semakan pelarasan, adakah wajar untuk semakan itu selama 3 tahun ataupun ada pandangan yang lebih relevan? Mengapa 3 tahun ya? Sebab bila kita lihat kepada pembangunan tarif ni, bila kita buat penanda arasan, syarikat-syarikat air akan mula menjadi lebih cekap. So bila dia cekap, kadang-kadang penjimatannya lebih besar. Dan untuk permulaan, kita nak pastikan
dia tak carry keuntungan ni terlalu lama. So dalam penataan tarikh kita letakkan had 3 tahun, setiap 3 tahun kita akan periksa semula supaya untung tu dia tak ambil tinggi sangat. Dan selepas beberapa cycle kita run penetapan tarikh, kita akan beralih kepada pelarasan tarikh 5 tahun di mana kita akan lihat margin-margin untuk penjimatan ini sudah semakin rendah dan lebih mendata atau plateau. So di sini kita boleh beralih kepada pelarasan tarikh 5 tahun. Dia berbeza sedikit dengan industri bekalan elektrik sebab bekalan elektrik kita banyak membangunkan infrastruktur. Sekarang masih banyak sistem grid pintar dilaksanakan. So ini kos yang banyak diberi pada kos bekalan elektrik. Tapi untuk air, kita memang kalau ikut beberapa kitaran, dalam 3 atau 4 kitaran ni kita sudah hampir mencapai plateau untuk buat full cost recovery ataupun pemulihan kos sepenuhnya. So dalam konteks ni 3 tahun dipilih sebab kita nak melindungi pengguna supaya syarikat-syarikat ini tidak terus mengambil untung daripada penjimatan disebabkan kita secara regulatory kita paksa mereka menjadi lebih cekap.